أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, fungsi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala
dengan nikmat kurniaannya. Antara nikmat itu Allah bagikan kita lidah yang mampu menyebut nama-nama Allah, berzikir pada Allah. Hati yang bersyukur pada Allah. Dan Allah lembutkan tubuh badan kita ini untuk taat melaksanakan ibadat kepadanya. Mudah-mudahan ia berterusan sebagaimana yang selalu kita doakan. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Dan mudah-mudahan dengan nikmat ini Allah menghindarkan kita daripada amaran yang Allah berikan dalam Al-Quran, dalam surah Taha. Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah menyatakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatiku, itu mengingati Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka aku berikan kepadanya kehidupan yang susah, kehidupan yang sukar, dan pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan yang kita sebut, Allah berikan kekuatan lidah kita ini untuk berzikir, hati yang sentiasa bersyukur pada Allah, tubuh badan yang antaranya taat dan tunduk melaksanakan ibadat kepadanya. Allah berikan itu sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. Allah menyatakan juga dalam Quran, wallazina amanu wa qulubuhum mutmainnun bi dzikrillah. Dan orang yang beriman itu hati-hati mereka tenang dengan ingat pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah menyatakan, bahkan percayalah, yakinlah, sesungguhnya ingat pada Allah memberi ketenangan kepada jiwa. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, dalam pengajian yang lalu kita diajar dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi bagaimana kita menghadapi kematian orang yang terdekat. Adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah menyatakan adab jangan berkelakuan seperti orang jahiliah yang meraung, meratap, menampar pipi, mengoyak baju dan sebagainya. Maka didatangkan dengan adab dalam Islam, antaranya ialah dalam bab takziah, ungkapan yang disebut bagi mereka yang ditimpa ujian oleh Allah SWT, antaranya ujian kematian. Diriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man azza musaban falahu mithlu ajrih. Sesiapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang terkena musibah. Ini Nabi berikan berita gembira, tak rugi bila kita terima berita yang buruk, berita yang tak baik. Kita ucap takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah, dia bersabar, Allah bagi pahala kesabaran itu. Dan Nabi nyatakan orang yang ungkapkan musibah, takziah itu, pahalanya sama macam orang ditimpa musibah. Jadi janganlah rasa rugi nak jawab WhatsApp tu.
ya, bila orang sebut takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, Al-Fatihah, walaupun berulang kali copy and paste pun tak apa, ya. Jangan SBS ke apa, SBA seperti di atas. Dahlah mudah je copy and paste, itu pun payah juga, ya. Maknanya begitu mudah untuk kita dapat pahala, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita antaranya sehati sejiwa dengan sesama Islam. Kesedihan mereka juga kesedihan kita, ya, musibah yang menimpa mereka seolah-olah juga menimpa kita, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, orang mukmin sesama mukmin itu kal bunyan, seperti bangunan yang mengukuh antara satu sama lain, ya. Orang Melayu kita kata apa? Cubit paha kanan ke kiri dulu. Cubit paha kanan terasa paha kiri. Lebih kurang macam tu lah, ya. Kami riwayatkan juga dalam kisah kitab Al-Tirmizi daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, man azza thaqla kusiya burdan fil jannah. Siapa yang bertakziah kepada wanita yang ditinggal mati anaknya, maka dia akan mendapat selimut di syurga, ya. Nabi bagi contoh, antara hujan yang hebat juga ialah Allah ambil, ya, anak yang disayangi, ya, anak yang disayangi, terutamanya seorang ibu lah. Ayah sedih juga, ya, tapi yang lebih sedih ibulah. Betul ke ni? Ya. Mana ustaz kata ayah sedih lagi? Tak apalah, ya, hanya Allah saja yang tahu. Jadi Nabi sebut bagaimana kesedihan yang dihadapi oleh seorang ibu kematian anaknya. Sedih, dia bersabar, Allah beri ganjaran pahala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga diberikan ganjaran pahala bagi orang ucapkan takziah kepada ibu yang anaknya itu meninggal, dengan diberikan burdan fil jannah, itu selimut dari syurga, ya. Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis yang tidak kuat dari segi sanadnya, tapi tidak menjadi masalah untuk kita beramal. Begitu juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dalam satu hadis yang panjang, dan hadis yang disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, apa yang membuat engkau keluar daripada rumah wahai Fatimah? Lalu dia menjawab, aku mendatangi keluarga orang yang meninggal dan mengungkapkan rasa turut berduka cita, dan aku bertakziah kepada mereka. Nah, dalam hadis ini nak beritahu bahawa sunnah yang dilakukan oleh Fatimah, walaupun yang dilakukan oleh Fatimah tetapi diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maknanya perbuatan pergi ziarah, ya, ahli keluarga yang meninggal dan mengucapkan takziah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibati illa kasallahu azza wa jalla min hulalil karami yaumal qiyamah. Tiadalah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya lantaran musibah yang dideritainya, kecuali Allah akan memakaikan kepadanya perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Makna banyak riwayat hadis yang berikan kemuliaan dan kelebihan bagi orang mengucapkan takziah, ya, kepada disebutlah hadis ini kepada mukmin sesama mukmin, ya. Ucapan takziah yang biasa, ke depan lagi tu, tapi dah tanya insya-Allah, ya. Antaranya
a'zamallahu ajraka wa ahsana jazaa'aka. Ya, yang maksudnya semoga Allah memberikan ganjaran besar pahala bagimu dan memperbaiki keadaanmu. Itu antaranya, ya. Tapi biasa kita sebut takziah, ya. Jadi bukan kata tak boleh, boleh tambah lagi sikit. Bila kita mengaji ni tambah sikit lagi supaya lebih mendapat ganjaran pahala. InsyaAllah kita sebut lagi ke depan ni, tapi itu ringkasnya lah, ya. Jadi dalam hadis ni menyebut tentang sifat-sifat mukmin. Antaranya ialah dia mendoakan dengan mengucapkan takziah kepada mukmin yang lain bila ditimpa musibah. Dan di sinilah kita mengambil pengajaran antaranya apabila disebut ciri-ciri orang beriman dalam Quran, ciri-ciri orang beriman di dalam hadis dan sebagainya, maka kita cuba mengutipnya, cuba untuk beramal dengannya, walaupun kita bahasakan bahawa benda itu kecil sahaja, ya. Termasuk berkait dengan takziah tadi, ya. Seterusnya, takziah adalah menasihati untuk bersabar. Jadi kita sebut antaranya takziah, sabarlah. Itu dah termasuk dah. Tapi bahasa Melayu lah kan. Sabarlah, insya-Allah roh arwah di kalangan yang beriman, dan mintalah kita semua bersabarlah, ya. Itu ciri yang disebut antara termasuk ucapan takziah juga, ya, yang boleh kita faham daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tujuannya untuk meringankan beban dan kesedihan mereka. Tujuan takziah ni ialah untuk merasakan, ada orang putih kata apa, empati ke simpati. Antara dua tu lah, empati dan simpati. Maknanya kebersamaan tu. Tapi bila ucap takziah ni kan, alhamdulillah. Tapi kalau orang lagi peluk, lagi bertambah lagi lah rasa, kan. Tak apalah bertambah rasa sedih, tapi ada juga orang yang bersimpati. Orang kata caring, kan. Tapi ada tambah pula caring and sharing. Sharing tu lain lah, ya. Ini caringnya maksudnya apa? Ada orang ambil berat, ya. Lebih-lebih lagi di antaranya sekiranya kita berjauhan daripada keluarga, maka sebab itu orang yang dekat dengan kita ialah jiran-jiran kita, sahabat anda kita, itulah sebagai ahli keluarga kita. Hukum mengucapkan takziah ini, sebutan lafaz takziah hukumnya sunat kerana di dalamnya terkandung amar ma'ruf dan nahi munkar. Hukumnya sunat, satu, kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, dia juga mengikut perintah Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara birri, kebaikan, wat taqwa, dan juga takut pada Allah, dan jangan kamu tolong-menolong dalam perkara wala ta'awanu 'alal itsmi, dalam perkara dosa, walal 'udwan, dan dalam perkara permusuhan, ya. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini hebat ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pegang sungguh dengan apa Nabi sebut ni, yakin dan percayalah, tak rugi kita tolong orang, ya. Tak pernah rugi. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam masa kita menolong orang lain itu, Allah juga sentiasa menolong kita dalam kehidupan kita, ya. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan tuan-tuan banyak alami perkara ni, ya. Ringan tulang untuk tolong orang, dengan tulang untuk diantaranya memberi kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah Allah permudahkan kehidupan, dalam kehidupan kita, tanpa belum sempat kita nak minta tolong, dah ada orang menolong, ya. Tuan-tuan pernah rasa tak ni, ya? Memang hebat apa yang Nabi SAW ungkapkan ni, ya. InsyaAllah
Takziah hukumnya sunat, baik sebelum ataupun sesudah orang yang meninggal dikuburkan. Hukum sunat ni disebut hukum ucap takziah sunat, sama ada sebelum jenazah dikebumikan ataupun selepasnya. Tetapi mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdalnya ialah selepas pengkebumian. Itu lebih afdal. Kenapa nanti akan disebut nanti, ulama beri jawapannya kenapa lebih afdal selepas pengkebumian. Para rakan sejawat kami nyatakan waktu takziah berkisar antara ketika mati hingga 3 hari setelah dikuburkan. Itu tempoh masanya. 3 hari di sini dalam erti pendekatan, bukan untuk pembatasan. Demikianlah kata Abu Muhammad Al-Juwaini di antara sahabat kami, kata Imam Nawawi. Kenapa disebut dalam tempoh 3 hari ni? Dan biasa dalam Islam ni banyak dikaitkan walaupun dengan bilangan, tapi ada hikmahnya. Termasuk dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi duduk dalam Gua Thawr tu dalam tempoh tertentu? Antara disebut dalam tempoh 3 hari. Begitu juga dengan ucapan takziah, akan disebut dalam tempoh 3 hari itu. Para ulama membincangkan dia memberi di antaranya satu kekuatan bagi ahli keluarga, disokong rasa ada orang yang bersama dengan mereka. Tetapi selepas 3 hari, ada ulama mengatakan hukumnya adalah makruh kita ungkapkan takziah. Kenapa? Sebahagian mengatakan dia mengingatkan kembali kesedihan. Itu lepas daripada 3 hari. Makruh hukumnya bertakziah selepas 3 hari, kerana manfaat daripada takziah adalah menenangkan hati orang yang mendapat musibah, sedangkan kebanyakan hati sudah tenang selepas 3 hari. Ini wallahu alam, ini kitab kata macam ni. Selepas 3 hari kan, kadang reda dah sikit, reda sikit. Oleh kerana itu tidak boleh membangkitkan kembali kesedihannya. Demikianlah yang dikatakan di kalangan sejawat kami. Sementara itu sahabat kami yang lain, antaranya Abu Abbas Ibnul Qas, mengatakan tidak mengapa bertakziah selepas 3 hari, bahkan takziah tetap berlangsung sepanjang zaman. Tadi kita kata tadi dah masih 3 hari, tetapi ada pandangan yang mengatakan lebih daripada 3 hari pun tak apa. Tetapi dia beri alasannya. Yang kata boleh lebih pada 3 hari itu, bagaimana keadaannya? Pendapat seperti ini juga diungkapkan oleh Imamul Haramain dalam sebahagian rakan kami, dan pendapat yang benar adalah bahawa takziah tidak dilakukan selepas 3 hari. Ini yang ditarjihkan oleh Imam Haramain, menyatakan bahawa takziah tidak boleh lebih daripada 3 hari, kecuali ini istisnanya, kecuali pada 2 keadaan yang digambarkan. Yang pertamanya, apabila salah seorang daripada pelawan atau orang yang ditimpa musibah atau kedua-duanya tidak hadir pada saat proses pengkebumian dan baru kembali selepas 3 hari. Maknanya dibolehkan lepas pada 3 hari bila contohnya tak sempat nak jumpa, masa dalam tempoh 3 hari itu tak sempat nak jumpa dengan ahli keluarga yang ditimpa musibah. Contohnya PKP ni kan, belum buka lagi rentah negeri dan sebagainya, dah lama dah meninggal 1 bulan, lepas pada buka rentah negeri boleh pergi. Tapi sekarang ni alhamdulillah, telefon pun boleh, sidang video pun boleh. Ada rasa tak puas katanya, tak boleh jumpa kan, mana boleh disebut walaupun lebih daripada 3 hari. Itu keadaan yang pertama. Dan para rakan sejawat kami mengatakan takziah setelah pengkebumian lebih baik daripada sebelumnya, kerana keluarga si mati sedang sibuk menyiapkan proses pengkebumian tersebut, dan kerana kesedihan mereka setelah pengkebumian
kerana berpisah dengan si mati lebih banyak. Ni alasannya disebut kenapa yang dikatakan tadi takziah selepas pengkebumian itu lebih afdal daripada sebelum. Antara sebabnya biasa orang kata lepas ke bumi semua siap, masa ramai tak rasa sangat. Lepas seorang tak ada, mula rasa sunyi, kan? Mula rasa ternampak-nampak arwahnya, kan? Maka waktu itu disebut kenapa dikatakan afdal selepas pengkebumian tu. Kalau sebelum tu duk sibuk nak nguruhkan apa ni, liang, nak nguruhkan itu, nak nguruhkan, mungkin tak sempat, nak rasa sedih tu tak sempat. Dah sidang semua, baru terasa. Apabila orang bertakziah tidak melihat kesedihan yang sangat pada keluarga si mati, apabila melihat kesedihan yang sangat pada mereka, maka takziah didalui untuk menenangkan mereka. Wallahu alam disebut, ya. Jadi bila tengok sedih sangat, waktu itulah orang kata, istilah orang putihnya apa? Bagi bahu untuk bersandar ke apa. Maksudnya nak tunjukkan rasa kesedihan itu bersama dengan orang yang menghadapi kesedihan. Disunatkan juga untuk bertakziah kepada semua keluarga si mati dan rakan karibnya, baik yang tua, muda, besar, kecil, lelaki ataupun perempuan. Sebut, maknanya boleh nak ucapkan takziah pada ahli keluarga yang terdekat, sama ada orang tua, orang muda, termasuk disebut yang kecil, kecuali disebut kecuali perempuan yang masih kecil hanya ditakziah oleh mahramnya. Ini disebut khusus, ya. Kalau anak perempuan kecil ni, takziah ni hanya pada keluarga mahram. Wallahu alam sebab apa. Sama ada budak perempuan kecil ni takut dia nangis tu lagi kuat, wallahu alam, kan? Anak kecil ni nak dipeluk, dan sebagainya, mungkin di situ melibatkan dengan mahram, lebih sesuai. Bertakziah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang lemah dalam menanggung musibah, dan anak kecil lebih diutamakan. Beri ucap takziah ni kepada orang yang nampak lemah, sedih sangat, tak bermaya, dan juga pada anak kecil itu lebih diutamakan. Dia bila tengok orang tu nampak relax dia, kan? Dengan tengok orang sebelah tu sedih sangat, maka utamakan dulu orang yang lebih sedih dulu. Imam Syafi'i dan para rakan sejawat kami rahimahullah mengatakan, duduk dalam bertakziah hukumnya makruh. Apa maksud hukum duduk dalam bertakziah hukum makruh? Dan mereka menyatakan yang dimaksudkan dengan duduk di sini adalah keluarga si mati berkumpul di satu rumah agar dikunjungi oleh orang yang hendak bertakziah. Panggil semua anak beranak kumpul, kemudian panggil pula orang nak jemput orang bertakziah. Maka itu tak digalakkan, hukumnya adalah makruh, kan? Duduk kumpul ramai-ramai, orang pun datang takziah ramai-ramai, maka hukumnya adalah makruh. Padahal sebaliknya yang dianjurkan adalah agar mengerjakan segala keperluan mereka masing-masing, dan ini tidak ada bezanya antara lelaki dan perempuan. Maksudnya tak digalakkan berkumpul ramai-ramai dengan tujuan marilah sama-sama kita nak mungkin rasa kesedihan dan sebagainya, maka itu tak dianjurkan oleh syarak. Pendapat ini ditegaskan oleh Mahamili yang mengambil nas Imam Syafi'i rahimahullah. Hukumnya makruh di sini adalah makruh tanzih apabila tidak ditambah dengan bid'ah yang lain. Asalnya hukum makruh, tapi kalau duduk ramai-ramai pula buat perkara bid'ah. Bid'ah apa? Nangis ramai-ramai ke, kan? Wallahu a'lam, ya. Saya masih teringat dulu lah, mula-mula balik belajar, kita orang muda masa tu, orang panggil untuk buat ni lah, majlis tahlil, ya. Alhamdulillah tahlil tak ada masalah ni. Lepas tahlil, sini ada kata wallahu a'lam, ya.
dibagi daun kelapa. Tapi daun kelapa tu yang disimpul, yang apa ni, macam disimpul. Lepas tu ustaz ambil kata, buat apa katanya? Lepas kan. Kita pun situ tak tahu apa. Pun tarik je. Kan? Rupanya baru faham, rupanya itu perkara nak beritahu kalau lepas tu lepaslah sedih katanya. Jadi ini termasuk dalam perkara dikatakan bid'ah. Kan? Bid'ah Nabi tak ada pun dalam hadis macam tu. Kan? Banyak versi ni pengurusan jenazah kan, perkara bid'ah. Masa angkat jenazah tu kan, beratur ramai-ramai. Ingatkan buat apa? Nyorok bawah keranda. Kan? Ada ke tak ada? Dulu-dulu adalah nyorok bawah keranda. Tanya sebab apa? Nak bagi hilang sedih. Jadi perkara-perkara yang seperti ini perlu dibuang. Disebut perkara yang bid'ah. Kumpulan ramai buat macam ni pula. Ya. Dan disebut perkara tersebut bukan saja makruh, maka sekiranya ditambahkan perkara yang bid'ah yang diharamkan sebagaimana sering kali terjadi, maka hukumnya menjadi haram. Saja makruh tambah kuat perkara bid'ah tadi, hukum jadi haram pula. Ya. Dan termasuklah keharaman yang sangat tercela kerana mengatakan sesuatu dalam masalah agama. Dan ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah menolong seorang hamba itu selama mana dia menolong saudaranya. Ya. Rasanya tak ada dah kan, tabur beras pun tak ada dah. Ya. Lepas arwah kundi apa ni, tahlil kan, tabur beras. Kan, buah betih ke apa, wallahu a'lam. Ya, buah kuning dan sebagainya. Rasa dulu-dulu adalah ya. Tapi kalau ada lagi sekarang ni, takut nak periduk balik kan. Dulu-dulu buat, rasa kita kena buat, tak payah nak berhenti dia. Bacaan ketika bertakziah tidak terbatas. Dengan lafaz apa pun takziah boleh dilakukan. Macam ditanya tadilah, macam mana lafaznya. Bentuk lafaz macam mana boleh dilafazkan, asalkan memberi maksud, antaranya disebut dengan perkara kebaikan, amal ma'ruf dan nahi munkar, dan disuruh bersabar. Para rakan sejawat kami menganjurkan agar seorang muslim yang bertakziah kepada muslim lain hendaklah mengungkapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka wa ghafara limayyitika. Yang maksudnya, semoga Allah memberikan pahala yang besar pada kamu, memperbaiki keadaan hidupmu, dan mengampuni akan mayatmu. Mengampuni jenazah di kalangan ahli keluarga kamu. Jadi kalau kita translate bahasa Melayu pun tak apa. Ya, semoga Allah beri ganjaran pahala pada kamu di atas kesabaran musibah yang menimpa, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa arwah. Sebut macam tu, dan dia di kalangan orang salihin. Dan ada seorang kafir yang bertakziah kepada muslim, mengungkapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana jazaaka. Ya, semoga Allah membesarkan pahala kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Kalau orang kafir ungkap macam tu, kan, tak ada masalah. Ya, disebut dengan kebaikan. Macamlah mungkin ini biasa kita dengar kan, isyarat sudah berbunyi, ni lastnya, non muslim bagi salam kan. Saya dulu anak murid kan, biasa bagi kan, kita nak jawab jadi keluh lidah sekejap kan. Assalamualaikum Ustaz, paling tengok kan, non muslim rupanya ya. Maka kita jawabkan waalaikum. Waalaikum, ringkas ini, dan ke atas kamu. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau didoakan dengan kebaikan, waalaikum, dan kepada kamu juga kebaikan. Waalaikum ya. Kalau ditanya lagi, kenapa waalaikum tak sama Ustaz? Tanya. Biasa dengar waalaikumsalam. Nak yang salam tu masuk Islam. Itu cara dia. Kan? Kalau tak dapat separuh je waalaikum je. Itu cara dia ya.
Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT, banyak lagi ni bilik-bilik ni berkait dengan takziah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kembali pada pengajian akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang tu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan pada kita. Aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.